السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا برحمتك. Surah Yasin di segi akidah juga sama lebih kurang, iaitu memberitahu tentang tidak ada syirik syafaat. Jadi terima. Yang ada hanya syafaat bil izni. Jadi akidah syirik syafaat, kalaulah orang tu mati dengan akidah itu, maka dia akan merana selama-lamalah dalam api neraka. Kalau dia nak dapat syafaat, nak dapat jaminan, dia kena bina tauhid. Kesilapan dan kesalahan lain daripada akidah, kalaulah ada, mungkin Allah Ta'ala akan bagi syafaat. Dengan diizinkan untuk disyafaatkannya. Yang akan izinnya Allah Ta'ala apabila dia mati dalam tauhid. Sebab itulah setiap kali apabila kita sebut, engkar ni, engkar tauhid yang kita kena jelaskan. Karena sebabnya kalaulah mati dalam tauhid, kesalahan-kesalahan ada harapan disyafaatkan. Sebab syafaat hanya berlaku kepada dosa besar atau dosa kecil. Tidak berlaku syafaat kepada syirik dan kufur. Jadi benalah akidah tauhid dengan baik. Kalau sekiranya ada kesilapan tu, kesilapan ni, mungkin dengan izin Allah, Allah bagi kepada mana-mana Nabi untuk syafaatkan umatnya yang melakukan dosa besar, tapi dia telah mati dalam tauhid. Dia telah berjuang sungguh-sungguh atas tauhid. Mungkin mana-mana wali Allah akan bagi syafaat kepadanya, mungkin siapa-siapa. Tapi dengan syarat mati dalam tauhid. Sebab itulah tajuk tauhid dan penafian syirik diulangi daripada awal Quran sehingga hari ini sampai ke akhir. Sebab itulah orang belajar wahyu, biasanya tajuk ni Allah akan bagi kefahaman yang cukup baik. Mungkin tajuk-tajuk lain kita terpaksa belajar hadis. Kalaulah kita nak belajar tentang hukum, kena belajar kitab fiqh. Barulah terperinci segala-gala yang kita nak amal. Tapi untuk akidah tauhid, Quran begitu jelas. Jadi bermakna selepas pada mengaji tafsir, daurah seperti ini, kita mengajilah hadis Nabi. Nak tahu sunnah Nabi, cara Nabi dan sebagainya. Dan kita kena belajar fiqh. Macam mana nak buat sesuatu menepati peraturan. Dan guru ramai, tak ada masalah. Tinggal lagi rajin malas. Tapi nak supaya boleh memperolehi akidah yang betul-betul yang dituntut oleh Allah sendiri kepada kita tentang rukun iman, wahyu Al-Quran. Dia menjelaskan segala-gala. Dalam surah ini juga, mukaddimah dan penutup tentang wahyu, dan Allah Ta'ala zahirkan dalam ini berbagai-bagai dalil-dalil akli. Dan Allah juga ceritakan kepada kita macam mana untuk menegakkan seruan tauhid ini, manusia akan hadapi dengan berbagai-bagai tentangan. Dan diadakan contoh 3 Nabi yang datang kepada satu daerah untuk menyampaikan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Sabitnya dengan Quran ini, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu wahai Muhammad daripada golongan rasul yang diutus. Quran inilah sebagai bukti kamu ni rasul yang diutus. Ala sirati mustaqim, betul-betul berada di atas jalan agama yang lurus. Quran ini tanzil al-azizur rahim, penurunannya daripada Allah yang bersifat aziz lagi rahim. Tujuan penurunan Quran ini untuk disebarkan, untuk disampaikan. Kerana isi kandungan Quran ini adalah penyelamat daripada azab. Litunzira qauman, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Arab. Sini kauman, sini kaum Arab, Arab Mekah. Ma'unzira aba'hum, tak pernah lagi diberi peringatan datuk nenek mereka semenjak Nabi Ismail dahulu. Fahum ghafilun, mereka dikira begitu lalai tentang peraturan Tuhan yang datang daripada Allah. Kemudian ayat Zajrun, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Di sini Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, memang sudah sabit keputusan azali ke atas kebanyakan manusia. Fahum la yu'minu, maka mereka tidak akan beriman.
1000 tu yang beriman hanya satu. Ini sudah satu ketetapan. Jadi tak heranlah kalau ramai tak boleh ikut, sedikit boleh ikut. Tak heran sebab ia satu ketetapan. Cuma orang yang perlu fahami perkara seperti ini, biar dia ni terpilih. Daripada 1000 tu biar dia salah seorang. Batu perkara dan maklumat seperti ini difahamkan kepada manusia. Apabila dia tu dipilih sangat-sangat, maka kena sedarlah. Kena usahalah supaya dia terpilih. Orang yang tak terpilih itu, sebenarnya mereka sudah diberi peluang. Kebolehan dia beri, peluang diberi, tapi dia tak guna. Dia tak guna. Kerana sombong, degil, jahil dan juga dengki. Dan juga sifat ingin melawan semata-mata kebenaran. Dia ada manusia ni, oleh kerana korni syaitan dia duduk begitu lama dengan dia tak boleh dengar kebenaran. Dia memang lawan. Dia tak faham apa-apa pun. Dia ada sifat manusia, syiqaq. Dia panggil syiqaq maknanya jenis melawan kebenaran saja. Tak ada untung apa-apa baginya. Ini pun sifat. Semoga Allah lindungi kita semua. Jadi Allah jelaskan di sini, orang-orang yang memang termasuk golongan yang 999 itu sudah dikunci. Jadi Allah jelaskan di sini macam mana sifat orang dikunci hati. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sesungguhnya kami telah jadikan pada leher mereka belenggu yang diikat tangan di bawahnya. Makna belenggu ni bermakna diikat tangan di bawah dagunya ila al-adqan kepada dagunya. Fahum muqmahun. Maka mereka terdongak ke atas dan tak boleh tunduk lagi ke bawah. Ini tamsilan orang yang sudah dikunci hati. Tamsilan orang dikunci hati. Wa ja'alna min baini aydihim saddah. Kami jadikan di depan mereka tutupan daripada masuk kebenaran. Wa min khalfihim saddah. Di belakang mereka juga tutupan daripada masuk kebenaran. Fa aghshaynahum. Kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun. Maka mereka tak boleh melihat kebenaran. Sampai tahap orang yang dikunci seperti ini, dia sama seperti mana yang kita baca permulaan surah Baqarah lah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang ingkar tauhid, sawa'un alaihim, sama ke atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu memberi peringatan ke, kamu tak memberi peringatan ke, mereka tetap tidak akan beriman. Sebab khatam Allah. Sini pun sama. Allah beritahu Quran yang mulia ini, dan manusia majoritinya tak boleh terima, majoriti manusia tak boleh terima, ini sifatnya. Iaitu khatmul qalbi. Jadi wasawa'un alaihim, sama sajalah ke atas mereka yang dikunci hati. A'anzartahum, kamu memberi peringatan kepada mereka. Am lam tunzirhum, atau kamu tak memberi peringatan kepada mereka. Orang seperti ini la yu'minun, tidak akan beriman. Cuma ayat ni turun lebih awal berbanding dengan surah Baqarah. Surah Baqarah tidak disebut panjang lebar, hanya diisyaratkan sikit saja. Sebab sudah diberitahu dengan panjang lebarnya dalam surah Yasin. Sebab surah Yasin surah Makkiyah. Surah Baqarah surah yang awal turun selepas hijrah. Kemudian Allah beritahu, dalam ramai manusia yang tak boleh terima wahyu, ada yang boleh terima wahyu. Ayat ni ayat tabsyir. Yang boleh terima wahyu itu macam mana? Innama tunziru, sesungguhnya kamu akan memberi peringatan yang akan memberi kesan faedah manittaba'a dzikra. Orang yang ada dalam hatinya ingin ikut peringatan itu. Bukan ingin dengar saja. Ittaba'a sini sifat dalamannya nak dengar kerana nak ikut. Semoga Allah pilih kita semua. Yang kedua, wa khasyar rahman bil ghaib. Dia ada dalam hati halusnya takut pada Tuhan Rahman, walaupun dia tak nampak Tuhan Rahman. Jadi jika ada dua ni dalam hati orang tu, bila dibacakan wahyu, orang ni inzar Nabi atau inzar yang ada dalam Al-Quran akan memberi kesan. Jadi masing-masing tepuk dada, tanya diri masing-masing, dua sifat ni ada tidak ada. Mana dengar wahyu yang diinzarkan daripada isi kandungannya, ada sifat ingin ikut dan ada sifat takut. Kalau ada dua tu memang orang tu terpilih. Fabashirhu, jikalau ada sifat ni, bagilah, sampaikanlah berita gembira kepadanya bimaghfiratin, iaitu dia akan dapat keampunan daripada Tuhan, wa ajrin karim, dan dia akan dapat pahala yang mulia di syurga nanti. Semoga Allah pilih kita daripada golongan ini. Amin.
Ayat sesungguhnya takhwif duniawi, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami suatu hari akan menghidupkan semula orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan tulis apa saja yang mereka telah lakukan. Qaddamu ni apa yang mereka telah lakukan. Sebab apa yang mereka lakukan dihantar ke akhirat. Setiap hari yang kita buat kemarin dah hantar ke akhirat. Sebelum ni dah hantar lama ke akhirat. Buat saja hantar akhirat. Buat saja hantar akhirat. Dia tidak hanya sekadar dunia. Kecuali kesilapan-kesilapan yang dibuat semasa dunia dimohon keampunan dan taubat, barulah ditutup. Tak sampai ke akhirat. Buku kesilapannya ditutup kerana ditutup lantaran taubat. Taubat. Jadi mana-mana kesilapan-kesilapan yang sudah ditaubatkan memang ditutup. Tak akan sampai ke akhirat. Jadi wa naktubu ma qaddamu, kami akan tulis apa-apa amal yang mereka telah hantar. Wa atharahum, dan juga apa-apa amal yang masih tertinggal setelah dia pergi. Apa makna tertinggal ni? Dia ajar ilmu. Dia mati. Ilmu-ilmu tu dia panggil yang tertinggal. Siapa-siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ajar dan mengajar balik pada orang lain, dia tulis juga sampai ke sana. Masuk dalam bukunya. Baik perkara wahyu, baik perkara nafsu. Dia ajar ilmu sesat, ajar mencuri, ajar menyambung, ajar syirik, ajar berbagai-bagai perkara yang bukan agama. Dia kata agama. Dan pengikut pun ramai. Semua dosa-dosa ini juga akan ikut sama. Itu athar. Itulah athar. Peninggalan-peninggalan daripada usaha ikhtiarnya. Daripada inilah Nabi kita SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam ni mati, inqata amaluhu. Amal-amal yang dia akan hantar biasanya ke akhirat putus. Illa min thalathin, kecuali tiga. Tiga ni athar. Yang tak putus. Sadaqatin jariyatin, waladin salihin yad'u lahu, dan ilmin yuntafa'u bihi. Tiga ni memang athar yang merupakan peninggalannya. Jadi sebelum kita kembali menghadap Allah, pastikan peninggalan yang baik kita tinggalkan. Ada bahagian-bahagian perkara tu yang kita bila mati, tiga perkara tadi akan menyusuli kita dalam buku amal baik kita. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua perkara kami hitungkan belaka dalam kitab yang jelas nyata. Iaitu kitab di antaranya yang ditulis oleh para malaikatnya yang sudah ditakdirkan dalam Lauhil Mahfuznya. Takhwif duniawi lagi. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Tolong ceritakan kepada mereka masyarakat Mekah sana suatu perbandingan, suatu perumpamaan. Ashabal qaryah, penduduk sebuah negeri. Jadi bandingan ni untuk masyarakat Arab Mekah dengar. Ija'ahal mursalun, datang kepada penduduk daerah itu Rasul. Idh arsalna ilaihim ithnain. Mula-mula kami hantar kepada penduduk daerah itu dua orang Rasul. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakannya. Fa'azzalna bi thalithin, kami kuatkan dengan Rasul yang ketiga. Jadi kami kuatkan mereka, tak cukup dengan dua, kami kuatkan mereka dengan hantar Rasul yang ketiga. Pergilah tiga orang. Faqalu, maka mereka Rasul-Rasul yang bertiga tu kata apa? Inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami bertiga ini kepada kamu semua wahai penduduk daerah ni, mursalun adalah Rasul-Rasul Allah yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu perutusan daripada Allah kepada kamu semua hamba Allah. Supaya kamu semua hamba Allah Ta'ala dengarlah perutusan daripadanya, ikutlah, selamat. Tak mau ikut, azab. Qalu, kata penduduk daerah itu, ma antum illa basyarum mithluna. Tidaklah kamu Rasul, bahkan kamu manusia biasa seperti kami. Tak ada kelebihan apa-apa. Yang kedua, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Tuhan Rahman tidak menurunkan apa-apa pun. In antum illa takdzimun, tidaklah kamu semua kecuali bohong belaka. Ini dia panggil tuduhan liar. Dan penyakit ini penyakit orang jahil.
Nak buat macam mana? Sebab penyakit orang jahil begini. Dia tidak ada sebarang neraca untuk membuat sesuatu. Dia kena cakap-cakap. Bermakna apabila bertentangan dengan jiwanya, dia tersinggung, terus dia kata. Itu sifat orang jahil. Sebab itulah penyakit kejahilan ni bahaya kadang-kadang kalau tak diobati dengan cepat. Tak belaga dengan diri dia. Tak sesuai, tak serasi dengan jiwa dia, dia terus hentam. Dia tak fikir mana betul, mana salah. Sebab menentukan betul salah ni orang belajar saja. Gopoh ni adalah penyakit orang jahil. Berhati-hati sifat orang alim. Jadi tu dia tuduh. Qalu kata Rasul, Rabbuna ya'lamu. Tuhan kami yang lebih tahu. Inna ilaikum lamursan, bahawa kami ni adalah Rasul yang utus kepada kamu. Kamu hanya tuduh kata bukan. Tapi Tuhan kami yang menghantar kami, dia lebih tahu sebab dia Tuhan. Wa ma'alaina, dan tidak ada tugas kami lebih daripada illal balaghul mubin, menyampaikan perutusan ini dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada tugas kami paksa kamu sekalian untuk ikut. Kamu hanya perlu dengar daripada kami sejelas-jelasnya, nak ikut tak mau ikut, itu adalah kebebasan ikhtiar yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Penduduk kata apa pula? Qalu kata mereka, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami menjadi sial dengan sebab kamu. Apa makna? Seperti mana kita baca sebelum ni, kisah-kisah Nabi. Dengan sebab mereka menolak Nabi itu, Allah Ta'ala adakan musibah. Jadi sial tu ataupun malang yang berlaku kepada mereka tu musibah kerana mereka menolak Rasul. Tapi mereka menuduh Rasul penyebab bagi sial. Mereka menuduh Rasul penyebab bagi sial. Ini pun sebab kejahilan juga. Tak pandai nak menilai sebab apa berlaku kesialan ni. Sebab jahil, dia tak pandai menilai. Sehingga mereka buat satu ugutan. La illam tahu, sekiranya kamu masih tak berhenti memberitahu tauhid-tauhid ini semua, lanarjumannakum, kami akan hukum rejam kamu. Wala yamassannakum minna adzabun alim, akan kena kepada kamu daripada kami semua azab yang sangat pedih. Sebelum rejam itu. Maknanya nak buat seksa dulu, kemudian akhirnya rejam mati. Rasul kata qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan yang berlaku bersama denganmu mungkin dengan sebab kekufuranmu. Tak berlaku pada kami, berlaku pada kamu. Ada sebab. Jadi Rasul kata ta'irukum ma'akum. Kesialan ataupun malang yang berlaku pada kamu tu bersama dengan kamu. Mungkin kerana sebab kufur kamu. Sebab semua ni datang daripada Allah. Cuma datang kepada kamu, tidak kepada kami. Ada sebab-sebab. Makna sial datang kena kamu, tak kena kami. Jadi mungkin daripada kamulah. In dzukirtum, apakah apabila kamu diberi nasihat untuk jadi baik daripada tidak kenal Tuhan supaya kenal Tuhan, lalu kamu dapat sial dengan sebab tu. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui akal fikirah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dalam keadaan begitu, datanglah daripada hujung daerah, hujung bandar, rajulun, lelaki biasa, tidak Nabi, yas'a, berlari cepat-cepat kerana ingin memberitahu sesuatu kepada masyarakat itu. Nak bagi sokongan kepada Nabi itu, nak beritahu pada masyarakat itu, takut-takut kalaulah tidak diberitahu cepat-cepat, musibah mungkin akan berlaku. Jadi qala ya qaumi, lelaki itu kata, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutlah kamu semua Rasul yang dipilih sebagai utusan. Alamat Rasul ni, ittabi'u, ikutlah man la yas'alukum ajra, seorang yang sifatnya tak meminta upah daripada kamu. Wahum muhtadun, dan mereka sendiri terpimpin di atas jalan yang benar daripada Tuhannya. Dua perkara. Rasul ni dia tidak meminta upahan, dan Rasul ni memang terpimpin. Fahamannya, cara hidupnya, cara ibadatnya, semua betul belaka. Kemudian dia beritahu tentang diri dia. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Apa alasan bagiku untuk tidak beribadat, tidak memuja dan menyeru Allah Ta'ala yang telah menciptakanku?
Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah jua nanti kamu semua pun dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihah. Sini nak beritahu, kenapa aku tidak akan mentauhidkan Allah dalam ibadat? Patutkah aku mengambil, memahami selain daripada Allah Ta'ala alihah, banyak ilah-ilah sebagai perantara? Sedangkan in yuridni rahmanu bidurrin, sekiranya Tuhan Rahman ingin membahayakan aku apa-apa bahaya, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, pujaan-pujaan yang dipuja yang banyak itu tak boleh menyelamatkanku daripada syafaat mereka walaupun sedikit. Sini syafaat sabit. Tidak boleh memberi pertolongan kepadaku daripada syafaat mereka yang aku puja itu walaupun sedikit. Wala yunqidun, dan mereka tak boleh menyelamatkanku dengan apa cara sekalipun. Ini sekiranya aku masih juga menyeru yang tak boleh memberi bantuan kepadaku, baik bentuk syafaat, baik bentuk apa pun, idzal lafi dhalalim mubin, seru juga perkara seperti itu, sesungguhnya aku memang termasuk dalam kesesatan yang jelas nyata. Buat satu perkara yang tak ada guna apa, tidak memberi sebarang faedah pun. Kemudian dia betul terang. Dia kata, inni amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku beriman atas akidah tauhid kepada Tuhan kamu semua, iaitu Allah. Fasma'un, dengarlah daripada aku adalah ahli tauhid. Lalu dia dibunuh. Jadi kisah dia dibunuh Allah Ta'ala tak sebut, kerana cerita ini untuk disampaikan kepada masyarakat Arab. Tidak ada keperluan untuk beritahu orang yang menyebarkan kebenaran ini telah dibunuh. Takut mari semangat orang kafir Mekah ni bunuh Nabi. Jadi Allah abaikan cerita tu. Tapi dia telah dibunuh syahid. Apabila dia mati syahid, dia masih lagi memikiri kepada orang yang bunuhnya supaya dapat hidayah. Sebab orang baik. Orang baik ni dunia akhirat dia baik. Qila dkhulil jannah. Apabila dia telah dibunuh syahid, terus dia diminta supaya masuk syurga. Udkhulil jannah. Sila masuk kamu dalam syurga. Mana rohnya dihantar ke syurga. Apabila dia duduk dalam syurga, Allah Ta'ala khabarkan kepada kita suasana orang ni yang telah dibunuh oleh penduduk daerah itu, macam mana dia dalam syurga. Dia kata apa? Qala, kata dia dalam syurga, ya laita qaumi, alangkah bertuahnya kalau kaumku ya'lamun, mengetahui keadaan aku yang dibunuh oleh mereka, sebenarnya aku telah dipercepatkan masuk syurga. Sebab aku ni pihak yang benar. Bima ghafara li rabbi, keampunan yang Tuhanku bagi kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, Tuhanku telah menjadikan aku daripada golongan yang dimuliakan dalam syurga. Kalaulah kaum aku tahu juga, dia juga akan beriman dan dia akan masuk syurga. Kaum dia macam mana? Allah kata, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi, kami tidak perlu menurunkan kepada kaumnya untuk menghancurkan kaumnya, min ba'dihi, setelah syahidnya orang tadi, min jundi minas sama, sebaran tentera malaikat daripada langit. Tak perlu. Wa ma kunna muzinin, dan kami tidak akan menurunkan. Sebab penduduk daerah itu satu penduduk yang sangat kerdil. Ingkana, tidaklah hukuman yang Allah Ta'ala buat kepada penduduk daerah itu illa sayhatan wahidatan, kecuali satu tempikan yang kuat hingga menghancurkan jantung mereka. Fa idza hum khamidun, tiba-tiba mereka semua mati bergelimpang. Allah Ta'ala beritahu, ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan kepada hamba-hamba yang engkar. Ma ya'tihim min rasulin, tidak datang kepada mereka mana-mana rasul pun untuk kebaikan mereka sebenarnya didatangkan. Illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka itu mempersendakan rasul itu, main-mainkan rasul itu. Semoga Allah lindungi kita semua. Ayat 31 surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah tauhid yang kita baca tadi, ayat 23, a'attakhidhu min dunihi alihah. Mana patutkah aku mengambil selain daripada Allah Ta'ala ilah-ilah untuk diseru dan dipuja. Jadi ayat-ayat yang kita nak baca ni pula sebagai dalil. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Tidakkah mereka dapat melihat dan dapat tahu, kam ahlakna qablahum minal qurun, ramai mana sebelum mereka ini daripada kaum-kaum terdahulu yang kami telah binasakan. Annahum, bahwasanya
orang yang kami telah binasakan itu, ilaihim, kepada mereka yang hidup lagi zaman ini, la yarji'un, tidak dapat kembali. Maknanya yang binasa itu dah binasa. Dan mereka tak kembali lagi kepada orang zaman ini. Mana mereka pergi buat selama-lama. Wa in kullun, dan tidaklah masing-masing kaum-kaum tersebut, lamma, melainkan jami'un, semua sekali, ladaina, di depan kami nanti, muhdharun, akan dihadapkan. Dalil akli yang kedua, wa ayatul lahumul ardul maitah, tanda qudrat Allah Ta'ala, sebagai bukti Allah tu kuasa dan dia saja Tuhan. Untuk mereka adalah al-ardul maitah, bumi yang gersang. Ahyainaha, kamilah yang menghidupkannya. Wa akhrajna minha habba, kamilah yang mengeluarkan daripada bumi yang gersang itu biji-bijirin. Habban maknanya semua bijirin yang merupakan makanan ruji manusia. Manusia akan tahu dan akan sedar makanan ruji yang mereka makan itu Allah Ta'ala yang keluarkannya. Faminhu ya'kulun, di antara makanan ruji daripada bijirin itu adalah makanan mereka yang mereka makan. Wa ja'alna fiha, dan kamilah yang telah menjadikan fiha, di permukaan bumi ini, jannat, kebun-kebun, min nakhilin, daripada tamarnya, wa anabin, anggurnya, wa fajjarna, dan kamilah yang pancarkan fiha, di permukaan bumi ini, minal uyun, daripada mata-mata air, liyakulu min samarihi, supaya mereka dapat makan daripada buah-buah itu. Wa ma amilathu aydihim, dan mereka dapat makan juga daripada usaha ikhtiar mereka, daripada proses yang mereka buat. Yakni ada makanan-makanan ni kami ciptakannya tanpa proses mereka boleh makan terus. Seperti tamar, seperti anggur, petik saja boleh terus makan. Ada yang mereka akan makan ma'amilathu aidihim, melalui proses tangan mereka, usaha ikhtiar mereka. Seperti padi, gandum, kena ada proses masak dan sebagainya. Afala yashkurun, tidakkah mereka boleh berterima kasih dan bersyukur dengan mentauhidkan kami dan beribadat hanya kepada kami. Kesimpulan daripada dalil akli tadi, subhanallazi, maha suci Tuhan yang suci daripada sekutu, suci daripada kelemahan. Allazi khalaqal azwaja kullaha, yang telah menciptakan bermacam-macam pasangan. Mimma tumbitul ard, ada di antaranya yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim, dan ada daripada diri manusia. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada makhluk yang mereka masih tidak tahu lagi. Wa ayatul lahum, dan ada juga ketandaan untuk mereka jadikan sebagai bukti kami ini kuasa di bahagian langit sana, iaitu al-lailu, malam. Naslahu minhun nahar, yang kami tanggalkan daripada malam itu siang. Fa idza hum muzlimun, yang kami tanggalkan yang siang. Fa idza hum muzlimun, tiba-tiba mereka dalam keadaan gelap gelita. Maknanya berlakunya siang malam bukan jadi sendiri, bahkan daripada pentadbiran kami. Mereka alami perkara itu setiap hari. Dan di antara tanda kudrat kami adalah matahari, wasyamsu tajri, beredar, limustaqarril laha, menepati jalan peredarannya yang ditetapkan oleh kami. Maknanya orbit yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu, matahari akan berjalan dan tidak akan lari daripadanya. Zalika, ya demikian perjalanan matahari di atas orbit masing-masing, taqdirul azizil alim, suatu ketentuan Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Wal qamara qaddarnahu, bulan juga kami telah takdirkan, yakni kami telah tetapkan perjalanannya hari-hari, manazilah, setiap hari ada manzilah-manzilahnya. Hatta sehingga akhirnya ada, kembali ia kal urjunil qadim,
seperti pelepah yang begitu tua, melengkung. La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar. Matahari sampai bila-bila tak mungkin dapat mengejar bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam mendahului siang. Apabila malam ada, siang akan pergi. Apabila siang zahir, malam akan pergi. Wa kullun, masing-masing makhluk yang bergerak ini fi falakin, pada orbit masing-masing itu yasbahun, bergerak dan beredar. Jadi Allah Ta'ala ceritakan perkara ini pada kita semua tentang kejadian alam bahagian atas. Lebih-lebih lagi zaman musyrikin Arab. Maklumat tentang angkasa mereka tidak tahu seperti mana kita hari ini. Kadang-kadang apa yang mereka tengok saja daripada kemampuan yang ada pada mereka itu. Tapi Allah ceritakan kepada mereka daripada ayat-ayat tadi, lalu ada pada mereka itu pertambahan ilmu. Maksudnya apa yang Allah buat, Allah susun, Allah Ta'ala adakannya. Wa ayatul lahum, dan ada juga ketandaan untuk mereka semua daripada kudrat Allah yang Maha Esa, iaitu anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Kami angkut zuriat Adam ini semua fil fulkil mashhun, dalam kapal yang penuh dengan muatan. Maknanya kapal yang digunakan oleh mereka itu adalah daripada kurniaan kami. Kami bagi akal fikiran untuk mereka guna bagi membina kapal dan sebagai kenderaan mereka. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami juga telah ciptakan untuk mereka seperti kapal juga sebagai kenderaan, ma yarkabun, kenderaan lain yang mereka dapat guna. Kenderaan lain yang dapat mereka guna ni, oleh kerana Allah Ta'ala sebut kalimah ma sini, apa saja. Sama ada seperti unta, bahtera padang pasir, sama ada seperti kereta, sama ada kenderaan darat, sama ada kenderaan udara, semua termasuk dalam lafaz ma. Ma maknanya apa saja. Jadi Allah ceritakan tentang kapal, kemudian kami juga ciptakan untuk mereka seumpama kapal itu sebagai pengangkutan apa saja yang mereka tunggangi. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, wa inna sya', sekiranya kami kehendaki dalam perjalanan di kapal sana, nughriquhum, kami boleh tenggelamkan saja dengan kami tiupkan angin yang kencang, kami adakan gelombang yang besar, fala sarikha lahum, maka tidak ada siapa pun mampu untuk menolong mereka. Wala hum yunqadhun, dan mereka tidak boleh diselamatkan mati tenggelam. Illa rahmatan minna, kecuali rahmat daripada kami, wa mata'an ila hin, kesenangan sementara sebelum mati. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turham. Dan mereka ini apabila dinasihati, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, takutlah olehmu ma baina aydikum, azab yang mungkin boleh berlaku di dunia ini sekiranya kamu durhaka. Wa ma khalfakum, azab yang akan berlaku selepas pada mati. Takutlah sungguh-sungguh dengan jaga peraturan Tuhan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim, tidak datang pun kepada mereka ini semua mana-mana bukti daripada bukti-bukti Tuhan. Illa kanu anha mu'ridin, melainkan selalu mereka itu berpaling daripadanya. Wa idza qila lahum, dan apabila dinasihati kepada mereka. Maknanya dinasihati sini diceritakan kepada mereka supaya berbelanja untuk bantu fakir miskin. Kerana ia juga merupakan peraturan Tuhan. Ulama tafsir tulis, dia dalam syariat Tuhan, yang manusia bila dia belajar, dia dengar, dia banding dengan kemampuan dia. Dia kata, macam mana nak sembahyang, saya sujud, saya nampak macam hina. Masa-masa dia rehat, macam mana saya nak sembahyang? Sebab orang tak pernah sembahyang ni, dia fikir keselesaan.
Jadi apabila dia belajar tentang Islam, sembahyang contohnya. Sembahyang ni, waktu ni, waktu ni, waktu ni, dia fikir keselesaan dia. Sebab neraca dia selesa. Kalau saya tak selesa, macam mana saya nak masuk Islam? Yang kedua, dia fikir apabila dia dengar penjelasan tentang agama, zakat, atau sedekah, atau infak. Dia kata, harta saya cari, kena ada cukai kah? Dia fikir. Jadi dia banyak fikir tentang syariat-syariat Islam untuk masuk Islam, nisbah pada perasaan dia. Ukuran bagi orang tu perasaan dia sendiri. Saya tak boleh masuk Islam kerana gitu gini. Saya tak akan selesa, saya tak akan tu, saya tak akan ni. Biasa gitu. Sebab bagi orang yang tak belajar wahyu, neraca dia hanya nafsu dia. Jadi mana ada dalam agama yang cocok dengan nafsu? Semua bertentangan. Jadi kalaulah dia jadikan jiwanya, nafsunya sebagai neraca untuk menerima ajaran Islam, maka sampai bila dia tak akan masuk Islam. Sebagai contoh ayat ni, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka tentang Islam ni ada ajaran infak. Infak adalah simpan harta untuk diambil balik di syurga. Infak juga apabila kita infak, Allah Ta'ala terus ganti di dunia 10 kali ganda. Jadi syurga gelap. 10 kali ganda tu janji. Jadi dia tak nampak. Sebab nampak ni semua daripada iman. Jadi contohnya apabila dikatakan kepada mereka dalam Islam ni ada amalan infak. Anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkanlah olehmu apa yang Allah telah bagi kepadamu daripada rezeki Allah. Qala alladhina kafaru. Orang yang tak masuk Islam lagi. Sini kita terjemah. Orang yang tak masuk Islam lagi. Orang yang ingkar tauhid. Yang tak diberi kefahaman. Dia akan berkata lilladzina amanu kepada orang yang sudah masuk Islam. Orang yang sudah beriman. Orang yang sudah faham. Dia kata apa? Anut'imu. Patutkah kami akan bagi makan? Man seorang yang lau yasha'ullahu at'amah, kalau Allah kehendaki dia boleh bagi makan sendiri. Dia milik rezeki. Kenapa susah-susah saya akan bagi makan? Dia guna dalil seperti itu. In antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kamu ni orang Islam kecuali dalam keadaan sesat lagi jelas, lagi nyata. Bermakna orang yang Allah tak bagi keimanan, dia fikir tentang agama berlandas kepada keinginan dan nafsu. Kita kena faham perkara seperti itu. Selama mana Allah tak bagi faham, dia tak akan faham. Dia hanya faham agama mengikut keselesaan saya. Sebab itulah mereka akan fikir kita nak agama yang bebas. Agama yang bebas. Dan nama bagi kebebasan itulah menghancur agama. Sebut kata kebebasan lebih besar daripada agama. Dia menghancurkan agama. Jadi perkara-perkara seperti ini perlu kita fahami. Untuk menghadapi mereka ini tidak ada hujah kecuali baca ada wahyu, nak terima tak mau terima, kamu punya fasa. Kami hanya memberitahu maklumat ini semua. Kami tak mampu untuk paksa dan bukan kami, tugas kami ini untuk bilang banyak mana pengikut kami. Kami tidak diajar untuk bilang pengikut. Kami hanya diajar seperti mana Nabi kami diajar, tablighannya, sampaikan. Itu tugas. Nak ikut tak mau ikut, itu tugas kamu. Itu tugas kamu. Wa yaqulu, mereka juga berkata, ayat ni juga ayat tasjil, mata hadzal wa'd, bila janji itu? In kuntum shadiqin, sekiranya kamu orang Islam, kamu benar. Janji apabila kami derhaka, kami kena hukuman. Bila? Allah beritahu jawapan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidaklah janji. Tidaklah perlu mereka tunggu untuk dibuktikan adanya kiamat, untuk dibuktikan adanya hidup semula. Illa sayhatan wahidah. Sini Allah jelaskan pertama sekali untuk dijadikan kiamat. Tidaklah mereka perlu tunggu kecuali suatu sayhah wahidah. Suatu tiupan serunai sangkakala. Yang pertama daripada Israfil. Ta'khudhuhum. Tiupan itu membinasakan mereka sekaligus. Wahum yakhisimun, hal keadaan mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Yakhisimun sini adalah nama bagi kesibukan yang begitu teruk. Sehingga mereka bertengkar untuk dapat keuntungan. Yakhisimun. Jadi kiamat berlaku ketika tiupan sekekala itu berlaku, manusia ketika itu sibuk dengan dunia, bertengkar untuk dapat keuntungan.
tiba-tiba berlaku kiamat. Itu saja waktunya. Fala yastati'un, maka mereka pada masa itu tak mampu. Tak mampu apa? Tausiatan, untuk berwasiat walaupun sepatah. Yang kedua, wala ila ahli yarji'un, tak mampu juga mereka itu untuk kembali kepada keluarga mereka untuk beritahu sepatah. Makna tak mampu nak memberitahu sepatah perkataan, tak mampu untuk balik ke rumah masing-masing. Terus berlaku kiamat dan semua mati. Ini tiup pasal kala pertama. Jadi apabila ditanya bila, yang ini memang pasti. Tiup pasal kala pertama memang pasti akan berlaku pada harinya, pada saatnya. Yang kedua, Allah jelaskan kepada kita tiupan sekali kedua. Wa nufikha fis-sur, dan ditiup pula sekali kedua. Fa idza hum minal ajdath, maka tiba-tiba mereka sekaligus daripada kubur-kubur masing-masing ila rabbihim yansilun, menghadap Tuhan mereka, keluar dengan cepat ke padang hisab. Apabila keluar daripada kubur, qalu, mereka berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami. Man ba'athana min maqadina hadha, siapa kejutkan kami daripada tidur kami? Dia tidur kah? Orang menderita di dalam alam barzah, dia bukan tidur. Cuma Allah nak beritahu kepada kita, penderitaan setelah bangkit daripada alam barzah lebih dahsyat. Sehingga alam barzah yang mereka menderita itu pun mereka anggap sebagai tidur. Tidak ada satu orang yang akan dihumban dan neraka tak menderita di alam barzah. Semua menderita. Ada azab masing-masing. Azab barzah. Cuma oleh kerana apabila bangkit saja daripada alam barzah, mereka menganggap alam barzah tadi seperti tidur. Jadi, man ba'athana min maqadina hadha, siapa bangkitkan kami daripada tidur kami? Kerana azab seksa selepas bangkit lebih teruk. Orang Islam, orang beriman, orang yang patuh pada Tuhan berkata, hadza ma wa'ada rahman. Ini semualah yang dijanjikan oleh Tuhan Rahman. Jelas-jelas mereka akan kata, ini semua. Inilah yang dijanjikan Tuhan Rahman. Dan perkara inilah yang kami percaya daripada dulu-dulu lagi. Atas perkara seperti inilah kami berhati-hati dalam setiap hidup kami. Wa sadaqal mursalun, memang benar rasul-rasul yang diutus, apa yang disampaikan kepada kami memang benar, berlaku belaka. In kanat illa sayhatan wahidah, tidaklah tiupan sekali kedua itu kecuali satu tiupan sahaja, tidak banyak kali. Fa idahum, maka tiba-tiba mereka jami'un, semua sekali, untuk berhimpun di pada mahsyar, ladaina muhdharun, akan hadir depan kami. Fal yauma, maka pada hari itu, la tudlamu nafsun syai'ah, satu orang pun tidak akan dizalimi apa benda pun. Wala tujzaun, dan kamu tidak akan dibalas illa ma kuntum ta'malun, melainkan apa yang kamu pernah amalkan semasa di dunia. Kemudian Allah Ta'ala adakan dua jumlah ayat. Satunya syurga, satunya neraka. Syurga dulu sebagai tafsir. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni tetap yang akan berada dalam syurga, al-yawma, pada hari itu, fi syughulin, sibuk dengan keseronokan. Sibuk dengan keseronokan. Fakihun, dengan keadaan hati yang begitu gembira. Hum wa azwajuhum, mereka dengan pasangan mereka, fi dhilalin, di bawah teduhan, alal araq, berehat di atas pelamin-pelamin, muttaqiun, sambil bersandar. Lahum fiha fakihah, bagi mereka disediakan dalam syurga buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan bagi mereka apa saja yang mereka minta. Salamun. Kedua, nikmat rohani, mereka beroleh ucapan salam. Qaulan, ucapan min Rabbir Rahim, daripada Tuhan yang Maha Mengasihani. Ucapan salam yang didengari oleh mereka daripada Tuhan Rahman sendiri, Tuhan Rahim sendiri. Manakala untuk golongan yang durhaka, dikatakan kepada mereka, ayat ini ayat takhwif ukhrawi, wamtazul yaumah, berpisahlah kamu semua. Dia berpisah ni memang daripada bangkit saja daripada kubur, semua sudah berada dalam keadaan berpisah. Cuma nak ditegaskan sini, berkeadaan berpisahlah kamu pada hari ini. Ayyuhal mujrimun, wahai golongan yang bersalah. Yang ini tidak beriman, bersalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukan makna mereka pernah bersama kemudian dipisahkan. Tidak. Lahir saja, bangkit saja daripada kubur, diasingkan. Dan diberitahu berkeadaan berpisah. Beginilah kamu, wahai mereka-mereka yang bersalah. Ayat ni Allah Ta'ala beritahu punca manusia bersalah. Ayat ni adalah ayat punca manusia itu bersalah. Ayat 60. Alam ahad ilaikum. Tidakkah aku titahkan kepada kamu? Jadi titahkan ni daripada apa? Daripada wahyu. Daripada wahyu Tuhan. Tidakkah aku titahkan kepada kamu? Ya Bani Adam, hei sekalian anak cucu Adam. Allah ta'budu syaitan. Jangan puja dan ikut syaitan. Puja sini bermakna ikut. Puja dengan makna ikut kata-kata, ikut bisikan. Sebab masyarakat umumnya yang jahil, dia duk ingat apabila ibadat kena ada semayang sujud. Itu baru ibadat. Kalau tak ada semayang sujud, tidak ada puja syaitan. Dalam kitab tulis, ta'budu dengan makna ikut bisikannya dipanggil puja syaitan. La ta'buduni la tuti'u. Jangan kamu ikuti bisikan. Kerana ikuti bisikan tu seumpama kamu puja dia. Makna puja dah tu. Makna ibadat kepadanya. Bukan makna ibadat tu bermakna sujud. Bermakna rokok. Itu salah satu jenis ibadat. Seperti orang beriktikaf. Mana dia sujud? Duduk saja dalam masjid. Tapi ibadat. Dia ibadat. Jadi ibadat dengan arti yang luas. Jadi sini la ta'budu dengan mana la tuti'u. Jangan kamu ikut bisikan syaitan. Kerana ikut bisikan syaitan itu adalah ibadat kepada syaitan. Puja syaitan. Jadi tidakkah aku titahkan kepada kamu, wahai anak Adam, jangan kamu ikut syaitan. Jadi syaitan raib tak nampak. Macam mana kita nak tahu kita ikut dia? Yakni apabila kita menyalahi kitab wahyu Tuhan. Menyalahi kitab wahyu Tuhan, dengan sendiri orang tu dikira ikut syaitan. Jadi selama mana orang tu tak tahu wahyu, selama tu dia tak tahu dia ikut syaitan atau tak ikut syaitan. Sebab neraca tak tahu. Neraca ikut syaitan dia tak tahu. Hanya dia rasa dia betul. Dia rasa dia baik. Itu perasaan. Dengan sebab perasaan ni manusia akan diazab di akhirat. Kita naknya sesuatu yang kita ikut berasas pada wahyu Tuhan, bukan perasaan kita. Jadi Allah ta'budu syaitan, janganlah kamu ikut bisikan syaitan. Kerana apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan kepada kamu khususnya musuh yang begitu jelas lagi nyata. Wa ani'buduni. Jadi nak mengelak daripada bisikan syaitan, wa ani'buduni, ini penawaran dia. Hendaklah kamu beribadat kepada aku saja. Yakni hendaklah kamu taati akan perintahku saja. Hendaklah kamu ikut akan peraturanku saja. Kalau ikut peraturanku, dengan sendiri kamu terkeluar daripada puja syaitan. Kamu selamat daripada bisikan syaitan. Jadi ikut peraturanku sahaja. Ikut arahanku sahaja. Hadza siratu mustaqim. Inilah dinamakan jalan yang lurus. Jadi yang kita boleh tahunya ikut peraturan Tuhan. Sebab boleh belajar. Yang kita tak tahunya bisikan syaitan. Sebab tak ada kitab. Jadi apabila kita belajar wahyu Tuhan, belajar wahyu Tuhan tu belajar saja untuk Allah bagi dah satu-satu huruf tu pahala. Belum ikut lagi. Jadi dengan sendirinya apabila belajar wahyu Tuhan, kita akan mudah ikut Tuhan. Dengan sendiri kita dijauhi daripada bisikan syaitan. Allah Ta'ala beritahu lagi, walaqad adalla minkum. Sesungguhnya syaitan itu angkara dia telah menyesatkan di kalangan kamu manusia jibilan kathira. Sebahagian yang begitu besar. 999. Afalam takunu ta'qilun. Tak bolehkah kamu menggunakan akalmu yang bijak untuk dapat menyelamatkan dirimu? Dia telah buat suatu cara dan caranya berjaya menyesatkan jibilan kathira. Sebahagian besar manusia. 999. Nabi kita SAW beritahu. Jadi apabila 999, orang yang ada akal ni kena fikir.
Macam mana nak terkeluar kita daripada 1000 tu jadi satu? Jadi afalam takunu ta'qilun, tidakkah kamu boleh memikir? Hadhihi jahannam, ini neraka jahannam. Allati kuntum tu'adun, yang sudah diberitahu kepada kamu sebagai ancaman. Islauhal yauma, masuklah kamu ke dalam neraka jahannam hari ini. Bima kuntum takfurun, dengan sebab dulu semasa dunia kamu mengingkari tauhid. Al yauma, hari ini di akhirat, nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu, akan menjadi saksi arjulum, kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, apa saja yang mereka pernah lakukan daripada usaha ikhtiar mereka. Jadi mulut kunci. Jadi semasa penyaksian, mulut dikunci. Sebab apa? Sebab ahli neraka ni berbohong dalam neraka pun. Ahli neraka juga berbohong di pada masa. Kita dah baca berkali-kali. Tabiat berbohong dia daripada masa dia syirik sampai dia masuk neraka. Jadi untuk sebagai penyaksian, sementara tu dikunci. Semua maklumat yang Allah khabarkan kepada kita untuk kita fahami. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai takhwif ukhra duniawi, walau nasha'u latamasna ala a'yunihim. Sini Allah Ta'ala jelaskan, orang ni mata hatinya sudah dikunci. Sebab itulah apa-apa benda yang dia lihat dengan mata daripada ketandaan kami. Contohnya daripada ketandaan kodrat kami ni alam semua. Tak dapat menyedarkan mereka kepada kami. Sedangkan kami ciptakan alam ini sebagai alamat kami pencipta. Nama alam-alam tu alamat pencipta. Kami adakan alam ini supaya kenal kami. Bukan tengok saja-saja. Tapi oleh kerana mata yang dia tengok tadi, mata hatinya sudah buta. Mata yang zahir saja di kepala masih celek. Jadi, tak boleh berguna apa-apa. Jadi ayat ni kata, walau nasya, kalau kami kendaki, latamasna ala ayunhim. Oleh kerana hatinya dah buta, kami boleh saja butakan mata atas pun. Biar dua-dua buta. Fastabaqus sirata. Lalu mereka berlomba-lomba untuk cari jalan. Fa'anna yubsirun, maka bagaimana boleh nampak jalan itu lagi. Ini satu mata hati kami butakan. Dengan mata-mata kepala tu boleh celak dan boleh tengok. Tapi kami mampu butakan kedua-dua. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Maknanya kami bagi kebolehan-kebolehan lain pada badan mereka untuk kenal kami. Tapi mereka tak guna. Kaki mereka tak guna, tangan mereka tak guna untuk kenal kami. Kami boleh. Kami batalkan saja kemampuan pada anggota itu. Maknanya kami lumpuhkan segala kemampuan-kemampuan yang ada pada mereka. Ataupun kami ubah suaikan kemampuan-kemampuan yang kami bagi untuk kenal kami itu kepada mereka, sehingga mereka lalu lumpuh, tak boleh guna. Lalu famastata'u mudiyan, mereka tak mampu untuk bergerak ke depan, wala yarji'un, dan tak mampu untuk mundur ke belakang. Maknanya Allah Ta'ala bagi kepada hamba kebolehan supaya hamba guna kebolehan itu kenal Tuhan. Kalau sekiranya hamba guna sungguh kebolehan yang Allah bagi untuk kenal Tuhan tu, dapat kenal Tuhan sungguh, dia dikira satu nikmat. Kebahagiaan dijamin untuknya di dunia, dan kebahagiaan juga akan dijanjikan kepadanya apabila meninggal dunia. Tapi malangnya manusia ni, kebolehan-kebolehan yang Allah bagi itu, dia kenal benda lain. Hanya kenal makhluk Tuhan. Ambil segala rezeki Tuhan. Guna segala nikmat Tuhan. Yang dia tak kenal, yang tak berterima kasih, hanya Tuhan. Jadi, kenapa Allah tak azab mereka? Allah Ta'ala beritahu lagi, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ, mana-mana orang yang kami bagi umur panjang. Cuba tengok. Nunakishu fil khalq. Kami akan kembalikan kejadian pada orang yang kami panjangkan umur seperti kanak-kanak balik. Dulu dia pernah ingat. Dia tak ingat semula seperti mana kanak-kanak. Perangainya seperti kanak-kanak. Afala ya'qilun, tidakkah boleh mereka memahami? Maknanya nak panjang mana umur sekalipun, dia akhir-akhirnya jadi macam tu. Kami buat. Oleh kerana itu, baiklah kamu kembali
kepada ajaran wahyu kami yang disampaikan oleh Nabi kami. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tak pernah ajar kepada Muhammad syair. Yang kamu duk tuduh dia tu ahli syair. Wa ma yanbaghilah, dan Muhammad SAW tak mampu pun untuk mengeluarkan syair. Sebab syair ni satu kebolehan. Seperti pantun. Dia kebolehan. Orang tak berkebolehan, macam mana pun dia tak boleh nak dipasar. In huwa, tidaklah Quran yang dibaca oleh Muhammad itu illa zikrun, kecuali sesuatu yang ada dalamnya penyedar, yang boleh menyedarkan. Wa Qur'anun mubin, dan bacaan yang jelas nyata maknanya. Liunzira, supaya Muhammad SAW dapat memberi peringatan. Man kana hayya, orang yang hatinya hidup. Maknanya orang yang hatinya hidup, peringatan tadi memberi kesan dan bekas yang baik. Tapi wa yahiqqal qawlu, dan sabitlah juga takdir alal kafirin, kata golongan yang ingkar, walaupun Nabi juga telah sampaikan kepadanya wahyu, mereka tak boleh terima. Dalil akli seterusnya, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Tidakkah mereka boleh tengok sesungguhnya kami telah ciptakan untuk faedah mereka mimma amilat aidina, daripada apa yang kami ciptakan daripada kekuasaan kami, yakni an'aman, bidan dan ternak yang ada bersama dengan mereka. Fahum laha malikun, lalu mereka menjadi pemilik-pemiliknya. Wa dhallalnaha, dan kami jinakkannya lahum, untuk mereka semua. Faminha rakubuhum, ada bidan dan ternak sebagai kenderaan. Wa minha yakulun, ada yang mereka akan makan. Walahum fiha, dan bagi mereka pada bidan dan ternak itu juga manafi'u, faedah-faedah lain, seperti kulit belulangnya, bulunya dan sebagainya. Wa masyaribu, dan juga sumber minumannya, iaitu susunya. Afala yashkurun. Jadi daripada nikmat-nikmat yang kami bagi untuk mereka, yang mereka telah guna dan dapat guna dan sedang guna ni, tak bolehkah mereka untuk berterima kasih kepada kami, dengan bersyukur kepada kami, dengan mentauhidkan kami? Ayat seterusnya sebagai zajrun, wattakhadhu min dunillahi aliha. Mereka mengambil selain pada Allah ilah-ilah. Maksud mereka mengambil ilah-ilah tu apa dia? La'allahum yunsarun, mudah-mudahan dengan ilah-ilah tadi mereka dapat bantuan, ikut sangkaan mereka dengan cara syafaat. Jadi dalam tafsir Jalalain, mudah-mudahan mereka dapat bantuan ni bi syafaati alihatihim bi za'mihim, melalui syafaat ilah-ilah yang mereka seru seperti Nabi Wali, mengikut sangkaan mereka. Walhal la yastati'una nasrahum, ilah-ilah yang mereka rekakan itu tak mampu untuk menolong mereka. Wahum lahum jundu muhdharun, mereka, hal keadaan mereka juga bala tentera yang akan dihumbang sama dalam api neraka suatu hari nanti. Maknanya patung-patung yang mereka puja itu akan jadi bahan bakar api neraka. Jin-jin yang membisikkan kepada mereka pemujaan-pemujaan wali Nabi ini juga sama-sama dengan mereka jadi jundum muhdharun, bala tentera yang akan dihumbang dalam api belaka. Ayat seterusnya sebagai tasliah kepada Nabi, fala yahzunka qauluhum, maka janganlah biarkan perkataan-perkataan mereka itu menyebabkan kamu bersedih. Jangan bersedih wahai Muhammad. Inna na'lamu, bahawasanya kami memang tahu, ma yusirun, apa yang mereka rahsiakan dalam dada mereka, wa ma yu'linun, apa yang mereka zahirkan pada lidah mereka. Ayat seterusnya sebagai zajrun, awalam yaral insan, tidakkah manusia boleh tengok macam mana ciptaannya? Anna khalaqnahu, bahawasanya kamilah yang telah menciptakannya daripada tidak ada kepada ada. Asalnya min nutfatin, daripada siti air mani. Daripada air mani itulah kami bentukkan sehingga adanya tulang, adanya kulit, adanya nyawa. Tiba-tiba apabila mereka sudah matang, fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba mereka menjadi penentang yang jelas akan kami, lawan Tuhan. Kami buat dia daripada air mani. Apabila dia pandai berbicara, dia fasih lawan kami pula. Mana gitu. Lantang lawan kami. Wa daraba lana mathalah, dia buat berbagai-bagai perbandingan tentang kuasa kami. Dia buat berbagai-bagai perbandingan tentang kuasa kami. Iaitu, macam mana apabila kami sudah mati hancur lebur dalam tanah,
Macam mana Tuhan nak buat kami? Iaitu mereka mengadakan perbandingan. Perbandingan kami ni yang kuasa dengan mereka yang lemah. Sedangkan wanasiya khalqahu, sedangkan dia terlupa. Dia tu makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala yang berkuasa. Jadi orang yang tak percaya manusia dibangkitkan semula, kerana dia bandingkan Tuhan ni seperti dia yang makhluk yang lemah. Sedangkan dia lupa. Dia sendiri sebelum ada tu Allah adakan. Dia hanya asal daripada siti aimani. Allah Ta'ala jadikan dia hingga fasih berbicara. Tiba-tiba dia lawan Tuhan. Dia kata apa? Sini maknanya masalah. Perbandingan tu adalah qala, kata dia, man yuhyil idham, siapa yang nak menghidupkan semula tulang-tulang yang kering ni? Wahya ramim, hal keadaan dia telah hancur lebur. Siapa nak menghidupkan semula? Makna apa? Maknanya kelemahan ada pada Tuhan. Kerana dia bandingkan, dia umpamakan kami Tuhan ni macam mereka. Qul, jawablah kepada mereka, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Akan hidupnya semula tulang-tulang hancur itu oleh orang yang telah menciptakan tulang itu sebelumnya pada kali pertama. Pada masa dia tak jadi tulang lagi itu, macam mana dia? Tidakkah dia kosong? Kemudian Allah Ta'ala bentukkan dia daripada asal iman ni. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia maha mengetahui akan setiap makhluk ciptaannya. Maknanya kalaulah dia nak tanya juzuk-juzuk manusia yang mati dalam tanah tu duduk kat mana, Allah tahu. Yang sudah ada dan dia tiadakan, Allah tahu. Yang belum ada, Allah tahu. Allazi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara. Allah Ta'ala yang telah menjadikan untuk kamu daripada kayu yang basah boleh mengeluarkan api. Makna perkara tu tak logik bersegi akalnya, tapi Allah buat. Fa'idha antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kamu dengan mudah saja, apabila kamu geselkannya, kamu dapat menyalakannya. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard. Bukankah Allah yang begitu kuasa menciptakan lapisan langit dan bumi, biqadirin, berkuasa juga dia, ala an yakhluqa mithlahum, untuk menciptakan semula manusia yang kerdil seperti mereka yang pernah diciptakan? Mana tidak? Bahkan bala wa huwal khallaq, dia Tuhan maha mencipta, al-alim, maha mengetahui. Cara untuk menciptakan begitu mudah bagi Allah. Innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah Ta'ala, idza arad, apabila iradah telah berlaku, asyai'an, akan apa-apa benda sekalipun, an yaqula lahu kun fayakun. Iaitu Allah Ta'ala beritahu sesuatu tu jadilah, fahuwa yakunu, maka dia tu jadi. Yakni, jadi ibarat ini makna bagi sur'ah al-iradah, kecepatan iradah Tuhan. Asal maknanya idza arada, apabila iradah berlaku, kana terus berlaku. Fa subhanalladzi biyadihi, maha suci Allah dalam genggamannya, malakutu kulli syai', kuasa ikhtiar segala kerajaan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan menghadap Allah selepas pada mati. Mainkan Rasul itu. Semoga Allah lindungi kita semua.